الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزول في التعبير واجعله من المعزول في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh dengan keberkatan dan dengan malam penuh dengan para malaikat Allah, malam penuh dengan sukaria ataupun malam penuh dengan keseronokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ibu bapa dan saudara-saudari yang dihormati, jadi pada malam ini jadi malam dikatakan malam Lailatul Aidil Adha Al-Mubarak, yakni malam ataupun dikatakan malam yang setinggi-tinggi ataupun selebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan malam raya Aidil Adha Al-Mubarak ataupun dikatakan malam hari raya haji, raya Gerbeh. Jadi alhamdulillah ibu bapa, jadi hak semalam kita harap kemaafan daripada peminat-peminat ataupun daripada siapa dia, daripada kepada fok-fok kita semua ataupun daripada pengikut-pengikut. Jadi semalam bermula kita nak buat tu kedatangi arid ataupun kedatangi tu daripada api kita sudah mati ataupun api mampu. Jadi malam kita nak laisuk tak boleh. Cedek siap dah apa cedek dengan buah, cedek dengan gapo siap. Nak bercakap semalam tapi tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah malam ni kita nak terakitnya tajuk khas ataupun maudhu' khas, katanya nak Lailatul Aidil Adha Al-Mubarak ataupun dikatakan malam hari raya Gerbeh ataupun raya Al-Adha Al-Mubarak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni khasnya kita nak kecek buku ni. Kerana kita duduk di dalam malam Lailatul Aidil Adha Al-Mubarak. Dan pula kita berharapanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi buat kita semua hak mana puasa pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita yang telah lalu setahun dan dosa kita yang lagi akan datang setahun. Kerana Nabi kata siapa-siapa dia yang puasakan puasa Arafah, yakni puasa Arafat ataupun puasa Arafah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita hak tahun yang telah lalu dan 2 tahun dan tahun lagi akan datang. Kerana maksud daripada hadis di dalam Sahih Muslim katanya fa fi sahihi Muslimin an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'dah. Ini kita berharap kepada kita semuanya yang mana berpuasa, hak mana tak puasa, kita berdoa akan boleh puasa pada tahun lagi akan datang. Tapi bagi mereka yang puasa pada hari ini, hari yang ke-9, dikatakan hari Arafah. Hari Arafat. Kerana Nabi sebut hari Arafat ialah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Bukan hari Arafah ni hari wukuf. Hari wukuf ni nisbah kepada orang Mekah saja. Maka sebut kata hari Arafah ni tak ada kira sama ada wukuf sama ada tidak berwukuf, dikatakan hari Arafah. Tapi hari Arafah yang kita dok tengok daripada hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tak kira lah tempat kita tak ada berwukuf sekalipun, orang panggil hari Arafat. Kerana murak pada hadis dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan hari yang ke-9 yaumut tasi min syahri Zulhijjah, yakni hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, nama hari Arafat. Bukan hari wukuf.
Hari wukuf ni nisbah orang duk Mekah nak buat haji, dia kena berwukuf dan dia berhenti dan mendiami daripada Arafah. Tapi nak atas hari Arafah semestinya dikata hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hak kita puasa hari ni dengan kita puasa sehari. Ada sehari yang ikhlas kitanya, gerbai kita, berak kita, imsak kita, menahan kita daripada makan dan minum, semenjak daripada naik fajar hingga sampai jatuh matahari saat ni. Maka mudah-mudahan dengan puasa kita diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pula dimasukkan dengan hadis Nabi kata, barang siapa puasakan hari Arafat ataupun hari Arafah, maka Allah Subhanahu Wa Taala yukaffiru sanata allati qablahu, mitawi Allah Taala kafarah dan pula ampunkan dosa dia hak yang telah lalu dah setahun, dan pula mana dosa wallati wasanata allati ba'da, dan pula dosa hak tahun kemudian. Bermakna kita puasa hari Arafah hari ni, kita berharapnya Tuhan ampun dosa kita 2 tahun. Yakni tahun yang telah lalu dah tahun lepas kita berdosa mari siapa tahun ni minta Tuhan ampun. Dan dosa yang kita kalau Tuhan umur kita, Tuhan bagi umur kita lagi siapa tahun depan, maka kita berharap dengan puasa ini Allah Taala akan kafarah dan ampunkan segala dosa-dosa kita lagi ke datang. Jadi ibu bapa, bagi siapa yang berdoa dah hari ni, alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Harap-harapnya Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada doa kita, dan minta Allah Taala terima daripada amalan kita, minta Allah Taala terima daripada cinta-cinta kita, minta Allah Taala terima daripada apa-apa yang kita gerbai masa kita, yang kita berak kita, semua ini akan dibelikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat lagi akan datang. Jadi malam kita duduk ni, malam ni tadi kita letih, tadi kita penat, tadi kita panas sungguh hari ni, sangat-sangat panas berdaga air lapar air. Tapi dengan dahaga air ni, mudah-mudahan kita minta ya Allah Ta'ala dapat kita hilang dahaga di mahsyar dan hilang dahaga di akhirat nanti sebab kita berpuasa pada hari ni. Itulah berharap kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masalahnya, Salatul Aid yang kita nak bercara malam ni, di hari ni kita nak bercara masalah malam raya. Esok kita nak beraya. Walaupun kita saat ni tu beraya saat ni tu dengan tak ada seperti biasa supaya sokmo, tapi kita kena bubuh dalam hati kita kata malam ni malam raya kita, Lailatul Aidil Adha Al-Mubarak, yakni malam perayaan bagi kita nak gerbaikan binatang kita pada besok hari. Kerana malam ni Allah Ta'ala akan hantarkan malaikat-malaikat turun ke bumi beratuna, bertalu-talu beribu-ribu kepada kita semua. Duk berdoa kepada kita orang yang puasa hari ni, dan kita nak gerbai esok dan beraya malam ni. Ibu bapa, maka satu hadis maksud daripada hadis Nabi SAW. Siapa-siapa yang beramal ibadat pada malam ni, boleh malam ni kita jangan jatuh dalam maksiat ibu bapa. Tadi kita jaga dah tak jatuh dalam maksiat, maka malam ni kita jaga pula kita jangan jatuh dalam maksiat. Jadi kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang mengijakan maksiat deraka ke Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pada malam hari raya ni, tak ada kiralah raya Aidil Fitri ataupun daripada raya Aidil Adha, maka seolah-olah kita ambil pedang nak perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa Nabi kata orang mana buat maksiat malam ni, siapa-siapa yang berdosa pada malam ni, siapa-siapa yang deraka pada Allah Ta'ala malam ni, maka seolah-olah dia saat ni tu ambil pedang, saat ni tu nak perang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Jadi kita berharap dia kata masalah Salatul Aid, yakni Salatul Aid, yakni semaya hari raya esok. Malam ni kita duduk malam hari raya, maka sunat kita takbir lah. Kita duduk di rumah pun sunat kita takbir, kita duduk di pasar pun sunat kita takbir. Kalau kita duduk saja-saja pun kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Kita duduk di mana saja, kita duduk kerakkan gapo, duduk kerak ngawa. Duduk sipaikan dapalah, nak bukukan tupak, duk buat roti cana ataupun roti payau tu nak jamu kat isak ni. Maka bila-bila kita duk tupak, bila-bila kita duk bukuh tupak ke duk buat roti, buat gapo, maka sunat kita takbir. Maka takbir kita di dapur ataupun di mana saja, di rumah kita, di dalam bilik kita, tengah jalan ke, maka itu namanya takbir mutlaqun ataupun takbirun mursalun. Takbir yang diitlak, tak ada kata kena pasti takbir lepas semaya dah. Kama dia semaya hari raya ni. Semaya hari raya ni berapa? Allah Subhanahu wa taala titah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang berapa? Ni kita kena tahu juga ni. Usul asas dasar boleh Allah Ta'ala titahkan semaya kepada Nabi ni. Semaya hari raya ni bila? Yakni pada tahun yang kedua. Yakni as-sanata as-saniyah minal hijrati. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala titah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh semaya hari raya, yakni pada tahun yang kedua daripada hijrah, yakni tahun yang kedua, yakni selepas daripada Nabi kita saat itu. Dah. Jadi makna katanya Allah Subhanahu wa taala titahkan masalahnya gawa, yakni titah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh semayakan gawa, semayakan sunat hari raya, yakni pada tahun yang kedua daripada hijrah. Baik ibu bapa saudara-saudari yang dihormati, bermaknanya Allah Subhanahu wa taala tu titah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan pula Idul Adha, yakni pada tahun yang kedua daripada hijrah. Maknanya yakni selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia saat itu berhijrah, berpindah, intiqalun Nabi, berpindah Nabi daripada kota Mekah mari duk Madinah saat itu 2 tahun. Lepas daripada 2 tahun saat itu Allah Subhanahu wa taala titah suruh Nabi semaya hari raya, yakni hari perayaan bagi orang-orang muslimin. Ini satu syiar, satu tandaan berhimpun manusia dan orang-orang muslimin dan muslimat ataupun orang-orang Islam di Masjid Madinah. Ini salah satu daripada syiar Islam, tanda-tandaan Islam kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala titah kepada kita, titah pada Nabi, yakni pada tahun kedua. Kena tahu. Dia mau tanya kita, munduk semaya hari raya, raya puasa, raya petera, raya gerbek, bila Allah Taala tutup, bila Allah Taala suruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya dan para sahabat dan para orang beriman, yakni pada tahun yang kedua daripada hijrah, yakni selepas daripada Nabi itu dia tu hijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Pada tahun itulah Allah Subhanahu wa taala titah pada Nabi, tutup pada Nabi, tekir pada Nabi dan orang-orang Islam di zaman itu semaya hari raya. Itu dia. Itulah ibu bapaknya. Esok kita nak gerbel malam ni malam hari raya. Esok kita nak gerbel. Lepas tu kita nak oyak sini sikit. Wa fi hazal ya wa fi hazal am, dan sabitlah pada tahun ni. Tahun mana? Yakni tahun yang kedua daripada hijrah ni. Al-hijrah an-nabawiyah ni. Sannallahu lil alamil islami sunnatan azimah. Menjalani Allah Ta'ala bagi umat-umat Islam seluruhnya. Jadi pada tahun ini juga tahun yang kedua daripada hijrah, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia saat itu hijrah daripada Mekah mari kepada Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjalani, sudah menitahi bagi seluruh daripada umat-umat Islam ni sunnatan azimah, sebagai satu jalan yang terbesar. Apa? Yakni kita semua seluruh daripada umat Islam, tak kira duduk di mana saja, duduk di Mekah, duduk di Madinah, kawasan itu kita kata semua Allah Subhanahu wa taala sudah titah, sudah menjalani akan satu jalan Allah yang amat-amat besar, yakni Allah Taala suruh perayaan di dalam umat Islam, di dalam negeri Islam, di dalam umat Islam ni, yakni 2 kali setahun. Gapo Eid?
Id ni makna perayaan, sukaan, serenok ke, bermaaf-maaf pe, maaf gi mari. Kalau ada silap-silap sikit sebanyak, maka maaf lah hari ni. Ampun gi marilah, buaikanlah, berdendam apa saja, buailah berdakat. Ini sebagai nak tajdikan al-akhi, al-ukhuwah. Ni makna perayaan. Apa makna perayaan? Yakni Allah Subhanahu wa taala suruh kita tajdid al-ukhuwah, yakni membarukan di antara kita sama satu sama lain, ataupun satu sama lain sama-sama saudara Islam kita. Ni sebab tu dikatakan jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sudah dijalani oleh Allah seluruh alam ini, seluruh dunia nah. Maka semua umat-umat Islam saat itu pada tahun yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi itu perayaan haji, perayaan puasa kita katanya. Biha dengan jalanan ya Allah Ta'ala titah pada Nabi ni, seluruh umat Islam ni yatamakkanu abna al-baladil wahid minal muslimin. Membinakan akan negara ataupun daripada negeri, daripada dusun yang tersatu. Apa maknanya? Yatamakkanu biha yatamakkanu dengan masalah jalan ni yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjalani kepada Nabi ni, termungkin dan tertetap dan terteguh. Abna al-baladil wahid, membina dan membentuk akan negeri yang satu ataupun kampung yang satu, negara yang satu, minal muslimin, daripada orang-orang Islam ni. Gapo dianya? Dengan sebab satu jalan ni dikatakan perayaan Aidil Adha dan Aidil Fitri ni, apa dia yang termungkin, yang terdapat, terteguh dengan sebab satu jalan ni yang Allah Ta'ala menjalani, Allah Ta'ala mentitahi ni, satu jalan ni yang amat besar, yakni dapat terbinakan akan negeri yang satu saat ni daripada orang-orang Islam. Apa yang termungkin dan terdapat dan terteguh? Ayyujaddidu. Itu dia. Bahawa dapat membarui mereka itu orang Islam. Dapat membarui uhudal ikhai, yakni membaru akan perjanjian-perjanjian akan persedara. Ni hari raya ni tinggal lebih hari raya ibu bapa. Saudara-saudari inilah kelebihan hari raya. Sebab itulah apabila tak ada hari raya, Allah, kita berasa kesik dah. Kita berasa senyap. Lebih-lebih 10 tahun ni lah berasa kesik lah kita sikit sebanyak ni. Sebab nak perayaan di masjid tak boleh. Tapi tak apalah, kita perayaan di rumah-rumah masing-masing. Tapi nak royak kata dengan sebab perayaan ni, hari raya ni, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat-malaikat daripada langit. Maka malaikat ni duk berdoa kepada orang yang nak beraya, dan berdoa kepada orang yang nak gerbang, dan berdoa kepada orang ibadat pada malam ni dan besok ke. Dan pula dengan hari raya ni juga, dengan sebab ni juga terteguh dan tertetap bahawa orang Islam itu dapat membarui mereka itu akan perjanjian persedara. Hari raya ni kalau kita nak bersalam dengan ibu bapa, bersalam, lepas tu kita nak royaknya kepada ibu bapa semua ni. Jadi hak isteri tak biasa minta maaf kat tok lelaki, minta maaf lah isok. Dan minta maaf be, apa amo ada salah be, amo ada silap tu hak bining. Kena minta maaf hati. Kita panggil kita, anak-anak kita semua berdepan dengan kita dulu. Ni tak biasa maaf sekat bini gimana hidup sekali tu, tak biasa bermaaf, tak biasa panggil tu panggil ni, tak biasa wisale ke abai pun tak biasa wisale ke adik pun tak biasa nak wisale, tak biasa nak minta maaf. Maka esok ni kita mula, kalau kita nak jadi keluarga yang berbahagia, ibu bapa, saudara-saudari dan pula daripada hadirin hadirat, kalau kita nak dengan rumah tangga kita timbul keberkatan, rumah tangga kita timbul kebajikan, rumah tangga kita jadi rumah tangga berbahagia, nak jadi rumah tangga kita ni sebagai syurga di dalam rumah tangga, maka esok ni kita panggil isteri kita, panggilkan anak-anak kita berdepan kita. Maka oleh orang oleh isteri itu mula-mula isteri pun abeh. Kalau misalnya yah ke yah lah, kalau jah ke jah lah, kalau jah ke jah, dek jah minta maaf lah ke bemak deh, apa bemak ni jah duk salah, kalau jah ni sambut teh bemak tak molek, jah ni sambut teh ni, bemak tu tak kena dengan hati, wasa tugas hati, wasa tak puas hati, jah agak ke maaf lah, ambil daripada awal duduk ke mari dengan bemak ni, minta maaf lah banyak-banyak, mudah-mudahan dengan minta ampun kepada bemak ni, jadi mudah kepada dia tu nak masuk syurga Allah Ta'ala. Cuba pergi buat. Jangan duk malu.
Ni malu nak buat tu, ngatuk lelaki sendiri malu dengan suami malu, dengan orang lain tak malu. Maka ibu bapa semua kita minta maaf. So, minta maaf. Nak kucuk tangan tok lelaki kita. Belah tok lelaki pun kucuk tangan bini. Peluk pergi mari. Bemak pun maaf lah ke dek Joh kalau ada salah silap Joh ni. Manja semejak daripada bemak ni duk cara ni. Dek Joh duk nafkah dek Joh. Kalau silap le nafkah, silap dalam belanja untuk Joh dan untuk anak-anak. Kalau ada terasa terharap kemaafan lah. Teriak di situ. Maaf pergi mari. Allahu Akbar. Sangat-sangat selamat. Sangat-sangat berjaya. Sangat-sangat berkat. Patut anak-anak semua pun pakat mari peluk kita belakang. Kita pun maaf nah wen. Anak-anak kau pun minta maaf ya. Minta maaf kami amo wak salah, mau wak silap. Wimi ngak ayah terasa hati. Wi ami saat ni tu terugah hati. Maka nah awal pun minta maaf. Kalau Allah pun Allah lah. Kalau ya pun ya minta maaf. Ni lah baru nak timurkan keluarga keberkatan. Ni lah baru nak timur keluarga berbahagia. Ni lah nak timurkan keluarga gawa. Yakni keluarga syurga di dalam rumah tangga. Ini ibu bapa dan saudara-saudari kalau naknya dia mau kata tam tu pi kau lek lah comel buat semua salah tapi salah wis sungguh lah minta maaf wis sungguh. Kalau ibu kita ada kita pergi cari ibu kita, kalau bapa kita ada pergi cari bapa kita, minta maaf minta ampun dengan ibu bapa kita. Makna kata hari perayaan ni untuk kita nak membarukan daripada perjanjian persaudaraan kita. Dulu kita bahasa saudara, lo ni lama tak ada nak bertemu dengan dia, yo kerja cara yo, kita kerja cara kita, yo nego cara kita nego cara kita, menego cara kita berkebun yo berkebun cara, maka tak ada bertemu. Maka hari raya ni kita mari bertemu, kita baru semula tetangga saudara kita supaya kakak kita duduk jauh, kita duduk sini, sini demo duduk deknung kita duduk sini, maka tak ada berjumpa lama-lama sekali. Demo pun sibuk cara demo, kita sibuk cari kita. Maka hari raya ni pakat mari bertemu suara muka ramanya maaf bermaafan, maaf gi mari, maaf kesilapan, ada salah, ada terlekat, semua kita perhabis pada hari ini, pada malam ni, pada besok ke. Ini makna kata perayaan. Ini dikatakan hari raya, yakni untuk kita nak membarukan daripada perjanjian kita dengan saudara-saudara kita, sama ada saudara kita tu daripada mahram kita ataupun saudara kita daripada orang-orang yang luar pada saudara kita mahram kita. Wa yakwu urwatad dinil wusqa, dan kita nak memperkukuh dan nak memperkuatkan akan urwatad dinil wusqa, akan talian. Makna kata kita ni nak memperkukuhkan, tidak memutu, dan mengerak akan gapa? Akan peluang mereka itu kalau ada salah dan silap. Makna kata kita saat ni tu nak memperkukuh dan memperkuat akan talian agama kita. Masalah di antara terikat kita di segi agama yang kukuh ini, maka kita nak memperkuat semula. Kalau ada rengeh kita nak perkuat semula. Kalau saudara kita nampak rengeh, maka kita nak perapat semula. Kalau adik kita ada sengih, kita nak perapat semula. Kalau saudara mara kita ada jauh, kita nak perapat semula. Kalau ngatuk lelaki kita tak ada berkecek siapa bertahan-tahan ke perapat weh. Ada juga weh pelik weh. Ambo biasa dengar juga ni, dengar baru-baru ni. Duk sekali tok lelaki dengan suami dengan isteri, duk sekali tak ada berkecek. Apanya ni? Bala besar ni ibu bapa ni. Duk sekali 3 tahun dah. Kalau tidur mung paling kok tu, ku paling kok ni. Kadang-kadang tok laki tidur dalam bilik, bini tidur luar. Kadang-kadang bini tidur luar dalam, tok laki tidur luar. 3 tahun duk main selisih baru pergi mari lah rumah. Masya Allah, tabaraka, nak jadi berkat lah mana ni ibu bapa ni. Ni benda hak berlaku sungguh di kalangan suasana kita ni. Di berlaku sungguh di keadaan masyarakat kita. Maka kita kena ubah apa ni. Kalau hak laki bini tak kecek siapa bertahan ni, oh nyanyo ni, malaikat duk kutuk ke bini semua. Duk kutuk ke bini. Duk kutuk pada tok laki. Duk laknat tah tok laki, duk laknat tah bini. Gano duk lagu ni. Maka kalau kita ada silap dan ada salah, ada orang panggil tersinggung ataupun tak puas hati gimana, maka kita berkeceklah wi baik-baik. Kita kira wi baik-baik. Kalau tak boleh duduk sekali, kita kira cara tak boleh duduk sekali. Makna kita nak duduk 2 orang ni nak mendirikan syariat Allah, tak boleh agama Allah Ta'ala, tak boleh, maka kita kira cara tak boleh.
Deh. Kenapa dia kata sini ni, masalah hari raya ni, ialah hari nak barukan segala perjanjian-perjanjian dengan saudara-saudara kita dan untuk nak memperkuatkan akan talian-talian agama ataupun masalah kita nak memperkukuhkan masalah talian ataupun ikatan di antara kita sebensingnya yang terbahasa kepada agama. Nak mengkuat dan memperkukuh mereka itu akan luban dan kecederaan dan kecacatan bagi agama yang terkukuh. Makna kata, jadi masalah agama Islam ni suruh kita hari raya ni untuk kita memperkukuhkan, memperkuatkan, memperkemahkan talian hak duk berlubang. Makna kata dia jadi rengeh di antara kita dengan saudara kita, kita dengan adik kita, kita dengan kakak kita, kita dengan jiran kita. Maka kita nak buat lagu mana? Lubang hak duk jadi terlubang, yang dia jadi terengeh, maka kita pisah nak jadi perapat. Supaya tok lelaki dengan bini hak duk jadi tak rapat, maka kita nak pisah ke mana nak rapat. Maka hari raya ni lah. Hari raya ni Allah Ta'ala tahu rahmat yang amat besarnya. Wahia dan ia gapo dia ni. Ia sunnatun azimah. Jalan ni yang terbesar ni. Al-ijtima'u fi yaumai Aidil Fitri wa Aidil Adha, yakni orang panggil jalan ni ya Allah Ta'ala kita kepada umat-umat Islam dan pula untuk nak memperkukuhkan talian-talian hak dok jadi bersumai ataupun dok jadi berlubang ataupun dok jadi cacat, maka dengan sebab hari raya ni lah dapat boleh menghimpunkan di antara kita semua. Maka hari ni nak mengkumpulkan pada dua hari raya Aidil Fitri wa Aidil Adha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajma'ul muslimin fi sa'idin wahid wa yusalli bihim rak'atain tadarruan ila Allah alla yafsima urwatahum. Tengok ni cara Nabi buat ni. Wa kana, dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu bapa, yajma'ul muslimin, mengkumpulkan akan orang-orang Islam, mengumpul fi sa'idin wahid, pada tempat yang tertinggi yang satu. Pada tempat tertinggi yang tunggal yang satu. Lagi pula wa yusalli bihim, dan Nabi semaya dengan orang-orang Islam rak'ataini, dua rakaat. Semaya dua rakaat. Ni Nabi semaya pada tempat yang tinggi, tempat yang nampak tinggi. Satu bongok kita kata. Ni duk bahasa masalah padai tak padai ni. Tak apa hai berapa, kalau kita boleh semaya ke apa, semaya di rumah pun rumah, semaya masjid pun tak ada apa, pada duduk bahar tak boleh semaya padai. Kita kena semaya padai, orang tak semaya padai tak mengikut sunnah Nabi. Oh tak apa masalah kita tak padai Nabi itulah mana. Padai Nabi tu tak ada najis, tak ada tik kambing, tak ada tik tu, tik ummu, tik gapo, tak ada. Pada Nabi dia bercara molek, tapi pada moh kita ni macam-macam, bermacam-macam najis, daripada tik utan, tik kucing, daripada tik kambing, daripada bermacam. Nak pergi semaya setahun sekali tak ada sipel. Makna nak semaya padai, nak sipel lah padai tu orang panggil khususnya untuk kita nak semaya. Tak apa semaya di masjid pun tak ada bermasalah tu, tak ada masalah. Semayalah di masjid pun tak ada masalah. Tapi kata Nabi tu pada satu ketika dia panggilkan orang Islam hari raya Gerbang raya puasa pada satu tempat yang tertinggi, nampak jadi terbongok sikit, maka dia panggil semaya dengan orang-orang Islam dua rakaat. Semaya dua rakaat tadarruan ilallah, kerana merendah diri kepada Allah. Semaya dua rakaat. Patut secara semaya mana oyak semua fak kita biasa semaya belaka dah. Esok sama ada dia mau boleh buat masjid, tapi dia mau perakat dah, cula perakat dah, kata tak wis semaya sejid, maka kita semaya di rumah. Maka kita pakat semaya rumah, ambil lah orang panah-panah, maka semaya saat ni tu belum nak semaya, esok ni niat dulu buat apa. Ni mau nak ajar lah. Esok bangun pagi, esok bangun subuh esok saja aku semani sunat hari raya. Ingat gitu. Ni nak ajar lah ni. Esok ni. Esok ni kita niat lalu dah sana bangun subuh tu ataupun lepas subuh nak pergi semaya hari raya, nak semaya raya fok kita lah rumah saja aku mani sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Maka sunat hari raya ni mula-mula nak mani tu hak sunat gana buat apa ni nak ajar dengar molek sini kita pakat-pakat beramal maka sunat di dalam mani kita sama ada mani sunat seperti mani sunat gapo niat ni al-ghuslu al-masnun ataupun al-ightisalu al-masnun seperti kita mani hari raya fitri, raya terah dan raya haji, ataupun kita mani sunat hari Jumaat. Hak ni dia panggil mani sunat.
Ada panggil al-ghaslu, al-ghaslu al-masnun. Adapun al-ghaslul wajibu al-mafrud, yakni seperti mani janabah, seperti mani haid, seperti mani nifas. Hak ni dia panggil mani apa? Yakni mani pesing wajib. Makna mandi kita tu ada dua ibu apa. Yang pertama dia panggil al-ghaslul masnun, yakni mani yang disunatkan oleh Allah. Allah Ta'ala bergalak kita mani mana? Mani hari Jumaat, mani hari raya puasa, mari manikan hari raya, raya Grebel, raya Adha. Ni orang panggil mani sunat. 2-3 jenis ni, 2-3 kumpulan ni, 2-3 nak ni, mani sunat ni, mani hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat tu sunat kita mani setiap hari Jumaat supaya Allah Subhanahu Ta'ala cucikan badan kita. Sebab tu kena mandi, kena cara gak ibu apa. Sebab tu kita tengok demo ni, Allah nampak cahaya dia weh. Nampak bercahaya, nampak nur, nampak munawar, nampak cahaya muka dia, nampak senyum, nampak sedap tengok. Sebab ya ada cara, ya mandi hari Minggu, setiap minggu ya mandi sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat hari Jumaat, bukan mandi junub ni. Sama ada daripada lelaki, sama ada daripada perempuan, maka sunat mandi. Mandi boleh lakukan, bukan orang jatuh saja ni. Orang tino pun sunat mandi, orang jatuh pun sunat mandi. Lelaki sunat mandi, perempuan pun sunat mandi. Deh. Sama kita ada, kita orang kaya, orang susah, orang sesak, orang kaya, ataupun alim darjat sunat mandi hari Jumaat, dan esok pun sunat esok nah. Esok ingat jangan lupa ibu bapa dan saudara-saudari, amo nak pesan belum pada kita nak semaya raya, bangun subuh tu saja aku mandi sunat hari raya Grebel, ataupun saja aku mandi sunat apa? Sunat hari raya Adha. Lepas tu cara mandi hak sah apa? Hak al-Imam Nawawi royak di dalam satu kitab, ataupun dalam I'anatul Talibin ada yana. Ni cara hak sunat nah. Nak buat boleh buat belakang ni, tapi nak we kena dengan syarat nak we kena hak pekah nak gana. Mula-mula kita nak mandi, kita beruh gigi. Nabi kata as-siwak. Siwak ni ada dua bahasa. Beruh gigi jamai dulu sugi. Beruh gigi jamai kita lah ni panggil firsyah. Beruh gigi rumah baru berubah. Dah. Sunat beruh gigi dulu. Lepas pada beruh gigi siap, kita ambilkan wudu, ambil asmayah. Deh. Ambil asmayah wis penuh siap tu dah. Maka kita saat ni tu basuhkan komo istinsyak, basuh muka siap, baru kita juh atas pala saja aku mandi sunat hari raya Grebel. Kerana Allah mandi tu kita gonyoh lik kane ni, basuh di tempat selipak tempat hak beruk kita duk belipak tu deh. Celah tubuh kita semua tu lah. Maka kita gonyoh we cuci, lepas pada tu kita basuh pula dalik nah kiri kita. Insya-Allah kalau kita mandi lagu ni, Allah Ta'ala akan gugur dosa-dosa kita setengah ibu bapa. Ibu bapa, dosa-dosa kita yang kita berdosa, tubuh kita, tangan kita ada berdosa, Tuhan gugurkan sebab kita mandi. Dan pula mulut kita ada berdosa, Tuhan gugurkan dosa sebab kita mandi. Dan hidung kita ada berdosa, Tuhan ampunkan dosanya. Dan pula kaki kita ada berdosa, Tuhan ampunkan dosa kita. Telinga kita ada berdosa, Tuhan ampunkan dosa. Inilah sebab kita mandi ibu bapa. Hak ni mani kena mani cuci, mani basuh lek kane dulu, lepas pada tu mani sebelah kiri. Ni orang panggil mani sunat, mani sunat. Lepas tu satu lagi mani junub ataupun mani hak fardu. Al-ghaslul mafrud ataupun al-ghaslul wajibu, yakni seperti kita mani mani janabah, mani kerana kita bersetubuh. Lepas tu mau nak royak so. Demo tu ada tanya, kita tak seroyak lah orang mana-mana dia tanya mau mai. Dia kata babo, kita ni tua dah tapi kita setubuh, kena mandi. Dak esok ni kita nak puasa. Ya tanya. Ya tanya ibu bapa weh. Ya tanya mo, kata mo ni tua dah. Dok laki mo pun tua, mo pun 50 lebih, 50 lebih. Tapi tak duk itu lagi. Deh. Ada benda duk bergalau lagi. Ada bergalau buat padi gila hudu-hudu. Lepas dia tanya ya. Dia kata kena mani dak babo. Amo nak royak nah ni tok sibuk kata kecek jadi menyampung dak ni nak royak hukum. Maaflah kalau ada tersetuh tapi dia tanya mo. Amo nak royak, amo tahu mo cik gini. Masalah setubuh ni sama ada kita tua, sama ada kita muda. Maaflah kalau ada setuh kecek kasar pun maaf deh ibu bapa dan pula pendengar-pendengar semua, tapi kena nyata. Kena nyata nak wifak kita tu peheh, yang tua pun peheh, yang muda pun peheh. Jadi kita kira gini, masalahnya
orang tua ataupun orang muda. Apabila kita setubuh, kita kecek mudah-mudah, zakar kita, zakar hak laki-laki. Pala hasyafah. Bahasa Arab, bahasa Pekah panggil pala hasyafah. Apabila pala hasyafah kecek mudah-mudah, pala kapal tubai tu, dia raih lah ke apa? Dalam awal. Kita kecek mudah, dia hilang lah awal. Pala kapal tubai hilang aja. Hilang pala, tak ada masuk habis lagi tubuh kapal tubai. Dah, dalam awal. Makna kata ketika tu sama adalah keluar air mani, sama ada turun hujan, tak turun hujan, kecek mudah-mudah. Kapal tubai masuk le awal ketika nak syah, gelai pala aja. Tapi le hujung, le belakang tak ada gelai lagi. Tapi pala tu, hasyafah tu, pala kapal tubai tu gelai. Maka ketika tu ulama tu sama ada dia tu keluar mani, sama ada tak keluar mani, maka wajib dia kena mani. Hamba nak nyata situ sikit berapa perak ni. Dah pehak dak ni. Jadi kalau pala tubai ni naik, duk nampak lagi. Lepas tu gelai pala kapal tubai di dalam awal. Pas hujan pun sama ada hujan turun, hujan tak turun. Maka ketika tu wajib kena mani ni. Lepas tu, hatu nak ayak hak mani wajib. Mani hak pesing wajib. Lepas tu esok kita sudah mani siap. Lepas tu kita pakai cukwi jangok. Cukwi jangok. Walaupun je baju lama tapi kita basuh cuci, lepas tu kita gosok nampak lendik, lepas tu esok nak tunggu semaya tubuh minyak bau sikitlah, spek-spek dia minyak bau. Dia. Lepas tu apabila kita pergi tu ambil sejadah yang cuci-cuci, lepas pada tu kita usalli, hak tu imi usalli sunnatul adha rak'ataini imaman. Kalau makmum usalli sunnatul adha rak'ataini makmuman. Saja aku semaya sunat raya grebeh ataupun saja aku semaya sunat hari raya Aidil Adha mengikut imam kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Pakebir Allahu Akbar. Jadi apabila kebir Allahu Akbar ni orang panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir. Saja aku semaya raya grebeh, raya Aidil Adha, 2 rakaat mengikut imam Allahu Akbar. Ketika ni lepas pada takbiratul ihram, situ orang panggil tepat doa iftitah. Jangan dia baca auzubillah lagi tu. Baca doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Deh. Baca siap doa iftitah. Lepas pada tu ti'imi Allahu Akbar. Tu sunat takbir. Pula lepas daripada takbiratul ihram, lepas pada baca doa iftitah, baca pula apa? Kebir pula. Ti'imi takbir Allahu Akbar. Sebelum daripada nak baca Fatihah, sebelum daripada nak baca surah, maka sunat li makmum dan sunat li ti'imi dia tu kebir pula Allahu Akbar. Baca gapo lepas takbir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar 3 kali. Iring subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa 7 kali? 7 kali takbir. Rakaat 2 lepas pada takbir qiyam 5 kali kebir. Lepas pada takbir qiyam naik rakaat 2 Allahu Akbar. Lepas tu duduk saja Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 5 kali. 5 kali. Tu 5 kali tu ibu bapa. InsyaAllah sama-sama kita beramal, sama-sama kita wa amawi kena wa amawi kena wa amawi comel. InsyaAllah kita saat ni diterimakan semaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita berdoa dengan Allah, teriak dengan Allah banyak. Teriak dengan Allah Ta'ala banyak ibu bapa. InsyaAllah dengan apa yang kita yang kita semaya, dengan apa yang kita saat ni tu berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi kejayaan kepada kita dan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita semua. Maya wi kena dah. Tu. Maka esok saat ni tu kita nak semaya, maka di dalam mazhab ni kita nak hukum sikit Lepas tu Nabi hipung semaya saat ni tu gawa tadarruan ilallah. Lagi pula supayanya tidak gapo, tidak jadi gapo, tidak jadi bluebet alla yafsima urwatahum. Supaya gapo Nabi tu semaya, supaya tidak memutus dan mengerak akan peluang itu. Peluang hak dak jadi bluebet salah silap di antara orang-orang Islam. Nabi saat ni tu supaya gapo, nak memperkemaskan, nak meneguhkan, nak gapo, nak mengukuhkan.
mengukuhkan mengukuhkan di antara orang-orang Islam, wa an yansurahum ala aduwihim, dan supaya Nabi nak menolong mereka itu di atas teru mereka, thumma yakhtubuhum khassan lahum ala al-iktilaf, kemudian Nabi berkhutbahnya di atas orang-orang Islam saat itu sebagai khutbah yang khas, lagi pula khutbah saat itu berlemah lembut. Maka dia katanya sikit sebanyak kita nak wayak sikit. Kemudian dia tersalam babo. Nak kau gapo ni babo? Kau kat tua. You lemat. Raya. Kondiau. Dai mai. Jadi dia kena kat tua. Jadi makna kata kena kat tua lah ni, makna kata nak semaya hari raya tu boleh kedok sore diri. Tak ada apa, tak ada masalah nak semaya sore diri. Tapi sunatnya, dah sunat lah kita nak oyak hukum semaya hari raya ni sunatnya. Makna kata nak semaya ramah-ramah. Tu orang panggil satu syiar Islam. Ataupun dikatakan satu syiar Islam. Kerana semaya raya saat ni tu sunat ramah-ramah. Nak tunjukkan perayaan, nak tunjukkan serenak ke, nak tunjuk kata kita tu ramah. Lagi pula orang panggil nak barukan masalah, nak terjadikan ukhuwah kita, persaudaraan kita, hak mana kita sudah putus lama. Demo duk Malaysia, kita duk rumah, kita rumah, demo duk Bangkok. Maka hari raya pakak mari bertemu. Ini orang panggil nak membarukan masalah apa? Masalah persaudaraan. Mana dah jadi sumah, mana dah jadi blueband di antara kita. Maka kita nak bersambung semula, kita nak kemah mula, kita nak tapung semula hak kita saat ni tu jadi hak blueband. Tapi masalah kita nak semaya juga, kita nak kat tuan semaya makcik semaya kat kat suruh semaya. Mani sunat hari raya siap tu hai tahu tu. Lepas tu kita semaya 2 rakaat sepuluh moyo yak sat ni, usalli sunnatul aidi rak'ataini saja ku semaya sunat hari raya 2 rakaat, tak ada masalah. Semaya. Tapi ya sunat pula selepas pada semaya raya saat itu, ya kena baca khutbah. Sebab tu Nabi thumma yakhtubuhum khassan lahum ala al-iktilafi. Nabi berbacakan khutbah di atas manusia bagi orang-orang Islam kerana berlemah lembut, wa muzakkiran lahum ma yajibu alaihim li anfusihim, dan Nabi mengingati akan barang yang wajib di atas orang Islam itu gapo dia. Thumma yusafihu. Thumma yusafiha al-muslimun ba'duhum ba'da, dan bermusafahah, bermaaf-maafan gimari di antara orang-orang Islam ada salah dan silap, maka maaf-maafan gimari. Lepas tu dia mau tanya lagi, salam babo ta'ab nam qan subhi cak lamat ta'ab nam qan subhi cak lamat tahajud abnam sunat raya daimai cuai top doi babon. Jadi dia tanya katanya dengan molek ni soalan dia mau tanya. Salam babo taca abnam kon subhi cak lamat tahajud abnam sunat raya daimai cuai top doi babo. Jadi masalah kita nak royak, nak jawab kepada ibu bapa dan pula saudara-saudari. Hak persoalan dia mau tanya kata adakah boleh kita mani sunat hari raya tapi sebelum daripada semaya subuh. Yakni sebelum daripada kita nak semaya subuh, kita pergi semanikan sunat hari raya kerana kita nak semayakan tahajud. Jawab kan? Jawab kata waktu ia tak masuk lagi ibu bapa. Boleh mani? Boleh mani. Jadi mani biasa. Kerana orang panggil sunat mani hari raya, sunat mani hari Jumaat ni, ia ada waktu. Supaya kita nak semaya Isya saat ni. Mau nak banding. Supaya kita nak semaya Isya saat ni, makna kata nak semaya Isya, ia kena masuk waktu dia, baru ia sah kita semaya. Bermakna kalau kita pergi semaya Isya dalam waktu maghrib, ia tak sah. Ni supaya tu, kalau kita pergi manikan sunat hari raya Aidil Adha, raya Gerbang sebelum daripada orang bersubuh. Belum masuk fajar. Makna kata itu tak hasilkan pahala sunat mani hari raya kerana waktu ia tak masuk lagi. Molek dia mau tanya sini. Dan amo nak wayak juga masalah Gerbang. Masalah Gerbang, tak masuk lagi waktu ni. Kalau kita nak wakil ke orang malam ni, mung tolong dah, mulai dah, mung tolong gi niat wi kok kutek sak ni, niat kita wakil malam ni. Malam raya ni kita wakil pada saudara kita. Saudara kita ada bercara halmu tu lah. Maka kita royak dia atas, malam ni aku wakil pada mung, tolong niat lembu ku isak dah.
Maka jawab kata wakil niat malam ni ada kesah wakil kita, ada kesah niat kita. Jawab kata tak sah. Kerana waktu gerban ni masuk dia ni kata di dalam mazhab Imam Syafi'i kita dengan molek saudara-saudari. Namun kita gerban tu saja, tak ada boleh pahala apa. Makna gerban kita sia-sia, cumanya jadi sedekah jamu orang gitu ya. Deh. Tapi makna kata kita nak niat. Ni niat dengar. Ya ta babo. Kita nak masuk sini dah. Babo, cuai. Bok kam niat kurban nah. Ni niat kurban masuk lalu. Jadi siapa dia nak wakil malam ni tak sah nah. Kena wakil, kena masuk waktu gerban dulu. Waktu gerban ulama wakrinya bila masuk waktu gerban. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kita, waktu gerban ialah apabila naik matahari. Maka teluh di situ semaya 2 rakaat. Lepas tu ketebah pendek-pendek. Deh. Makna kata sama ada dia semaya, sama dia tak semaya. Makna naik matahari sekadar tu. Lepas pada tu nak sekadar segala. Lepas tu meneluhkan semaya 2 rakaat. Lagi pula 2 ketebah. Lepas pada tu sama ada orang semaya, tak semaya. Deh. Sama ada semaya, sama ada tak semaya. Tapi masa tu kita tu golek ke pukul 7. Nah, pukul 7 ni setengah tu matahari dah nak sengah. Lepas tu golek ke demo semaya pukul ni setengah tapun dah pukul 7 kita tak ada. Semaya tu 2 rakaat, lepas tu tebal lebih kurang setengah jam pukul 7. Maka pukul 7 5 minit, 7 10 minit, maka ketika tu bolehlah kita gerban. Dalam Syafi'i kita sama ada semaya, sama ada tak semaya sunat hari raya, maka boleh gerban ketika tu. Asal tu waktu naik matahari meneluhkan 2 rakaat semaya, meneluhkan 2 ketebah, maka bolehlah dia niat gerban. Ini di dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun di dalam mazhab Hanafi, dia kata selama mana tak semaya, maka selama tu tak masuk waktu gerban. Bermakna kata hari tu manusia tak ada siapa dia semaya weh. Tak ada semaya hari raya kita tak. Maka tak masuk waktu. Masuk waktu tu apabila gerban Zuhur. Allahu Akbar. Lepas tu dia semaya Zuhur. Sebab dia faham ayat tu, fasalli li rabbika wanhar, maka hendak semayalah engkau Muhammad kerana Tuhan engkau, wanhar, dan engkau gerbanlah semulalah. Deh. Tapi dalam Syafi'i kita tak kira lah. Masalah kita saat ni tu naik matahari hari Isyak ni, Isyak naik matahari. Lepas subuh naik matahari pukul 9.30. Lepas dah pukul 9.30 tu situ teluh dah. Kita tak semaya 2 rakaat. Siapa baca ketebah 2 ketebah. Maka lebih kurang pukul 7 lebih kurang. Maka 7 5 minit, 7 10 minit. Boleh dah kita gerban. Sama ada semaya, sama ada tak semaya. Lepas tu mana kata kita nak wakil demo pun. Wakil tika tu. Tika masuk waktu. Waktu dia masuknya selepas daripada matahari naik segala. Teluh 2 rakaat semaya, teluh 2 ketebah. Yakni kita buhlah lebih kurang pukul 7. 7.30 pukul 7 lebih kurang. Maka ketika tu dia panggil masuk waktu kita udhiyah. Masuk waktu kita gerban. Baru boleh kita nak niat wakil demo. Kawai wakil demo niat kawai weh. Deh. Kawai wakil lah demo niat tolong niat weh kawai. Demo tu pun kawai terima wakil. Yogi dilmu niat tu ining lemu satu negeri gerbannya. Ining kena sama. Aku jadi satu gie daripada lemu ining yang berwakili akan daku oleh siapa. Deh. Tu cara niat tu. Dia mau tanya cara niat guna. Niat lagu tu kita hidup lemu. Dia mau kata kena pergi jerak, tak pergi jerak. Tu merolikkan kita. Dia pergi jerak wasa puas hati. Tak pergi jerak, tak puas hati dekat ibu apa. Deh. Makna pergi jerak tu puas hatilah kita pergi jerak pernah tu kan. Maka bakal niat bakal 7 orang. Kita pun niat aku jadikan lemu ini satu gie. Daripada 7 gie tu gerban. Aku jadikan satu gie ni. Aku jadikan satu gie pada lemu ni. Daripada gerban aku. Aku jadikan satu gie gerban aku daripada lemu ini. Tapi aku jadikan satu gie tu gerban daripada lemu ini. Kerana Allah. Tak ada apa. Mudah-mudah nak pergi tali kita usah pergi tali ikut lepas pada tu dia mau terperang lagi siap dah siap kita pun niat demo niat aku jadikan satu begiye gerban aku jadi gerbankan satu begiye ikutlah
Aku jadi satu bergaya daripada lembu ini gerbe bagi aku. Kerana Allah Ta'ala demo tu pun niat kita pun niat wakil gana. Aku jadikan satu bergaya daripada lembu ni gerbe. Yang berwakili akan daku oleh Zakaria, oleh Yusuf Masaleh. Maka lepas demo semula serah. Bawa darah macam pak cung nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sunat kita tu sunat ke apa? Takbir. Tu orang panggil takbir mutlak. Sunat kita niat takbir. Niat aku jadi akan lembu ini satu bergaya. Aku jadikan satu bergaya daripada lembu ini gerbai bagi aku. Kalau bagi bini kita, bagi bini kita. Aku jadi satu bergaya daripada lembu ini gerbai bagi anakku sekian-sekian. Fulan bin Fulan. Kalau isteriku pun, isteriku. Niat molek tu. Aku jadi akan lembu ini bergaya. Aku jadikan satu bergaya daripada lembu ini gerban bagi aku ataupun bagi isteriku ataupun bagi anakku. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia tanya lagi, baba. Dah. Dia kata kin kurban daimai. Dah luk zina. Jadi babo dia kata luk zina, luk zina kin kurban daimai babo. Dah mari kurban dah tagih. Dia katanya masalah orang gerbai saat ni tu makna kata boleh kedok kita nak jamungkan anak zina. Jadi nak jamu anak zina tu tak ada masalah. Kita nak jamung. Tapi yang dilarangkan oleh syarak saat itu. Nah oleh ulama'-ulama' kita nak makan kepada orang kafir tu tak boleh. Sebab satu ketika tu amo ada biasa tepuh dengan diri sendiri. Jadi satu hari amo pergi makan nasi gerbai lah. Dia mau panggil hak Malaysia tu hatta mari. Duit saat itu suruh beli daging gerbai. Suruh belikan daging gerbai saat itu untuk jamungkan orang 5 ekor daripada lembu. Jadi dalam tu saat ni tu ada mari dalam golongan daripada big bike ke daripada kereta tewah gitu moleh. Jadi dalam tu saat ni tu ada jemaah lah ramai, ada Islam kita ramai. Tapi dalam tu ada Cina buza ataupun Cina agama asing. Jadi daging hak nak akik saat ni tu baboli. Ya tanyalah hamba. Tanya tu hai baboli, nak buat lagu mana ni? Jadi dalam golongan ramai-ramai ni ada masalah orang kafir. Dia ada orang kafir, ada orang agama asing. Adakah kita boleh nak jamungkan daging gerbai pada dia? Kalau nak jawab kata tak boleh jamu cerat. Haram kita nak daging gerbai. Sebab apa nak orang agama asing makan tak boleh daging gerbai? Sebab daging gerbai ni nama ibadatan. Daging ibadat, daging persembahan. Sebab tu Tuhan sebut pada satu ayat, tidak sampaikan kepada Allah saat itu akan darahnya dan akan dagingnya kepada Allah. Malaikatnya kurban dan niat dia yang terbaik itu yang sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna katanya daging gerbai nak jamu kepada orang kafir tu tak boleh sebab daging ni daging ibadah. Lepas tu dia mau tanya anak zina tu boleh makan ke tak daging kafir dan boleh makan ke tak daging gerbai. Lepas kita tanya anak zina tu kafir ke dia muslim. Jadi pok mok yo tu orang berzina dah ke pok mok yo saat ni tak ada menikah. Lepas tu pergi duduk tidur dua tu pergi timbulkan anak dia yang nama Yusuf ni. Ataupun yang nama Muhammad ni. Ataupun yang nama apa? Nama Qasim ni. Timbul budak ni. Lepas tu budak ni dia tu pak dia, mak dia. Orang Islam tak? Orang Islam. Lepas tu dia tu tabak bagi mak dapat Islam tak? Islam. Bermakna kata kita nak jamu kepada anak zina tu tak ada masalah. Daging gerbai kita. Cumanya daging gerbai tu nak wing kepada orang kafir makan dan tak boleh. Nak wing orang kafir nah makan tak boleh. Adapun anak zina tak ada masalah. Dia daripada orang Islam macam kita. Lepas tu kalau kita tak jamu dia tu tugas hati lagi dah kan. Dah. 1442. Gambar ni kata luk zina kin kurban dai mai bolehlah tak ada masalah kau nah kak mah
Habibi, Kak Mah Habibi. Nah, maka boleh, tak ada masalah sebab dia tu salah satu daripada orang Islam dan dia tu tak ada ditegah, tak ada manik bagi kita nak jamungkan dia tu makan daging kurban. Sebab dia tu orang panggil tak ada jadi manik sebab dia ada Islam, dia ada iman macam kita. Cuma dia hina dia tu sebab tu anak zina tu ya. Dia katanya matahari agama ya katanya lu kurban neng suan hai tua eng chak bang pon labun hai พ่อแม่ที่ตายแล้วหรือยังเด้พ่อแม่ที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ต้องniat baik naik terima kasih babo. Nah, kita gerbel satu begiye, patu kita saat ni tu dalam gerbel satu begiye tu, maka kita nak niat lagu mana ko ayah kita ko mak kita sama ada ayah kita mati dah ataupun ayah kita tak ada mati lagi. Patu kita nak niat lagu mana nak wi pahala tu siapa ke ayah kita dan mak kita. Amo nak contoh lagu ni buat apa? Nak contohnya masalah kita baca keluhu nak malam Jumaat ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Lepas tu kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Baca keluhu. Lepas tu dia mau tanya, adakah kita kena niat hadiah kepada ibu bapa kita? Jawab kata tak ada kena niat hadiah. Pala keluhu, pala tahlil kita duk ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak malam Jumaat ya siapa ke orang tua kita? Tak ada kena niat automatik. Kalau niat pun tak ada apa, tapi kalau tak niat pala tu siapa? Supaya juga sining daging gerbai kita gerbai satu suan, yakni satu bagian daripada 7 bagian, maka nak siapa pahala pada ibu bapa kita kena niat. Kita tak niat pahala tu ya akan siapa dah kepada orang tua kita sebab kita anak dia. Kita wak gapo, wak bajik ke gapo, orang panggil tak jadi tersekat, tak jadi terdini, maka pahala tu akan siapa pula buntu kepada ibu bapa kita. Niat tak niat ya siapa semata sebab kita anak dia. Deh supaya kita baca kulhu tu. Supaya kita baca kulhu nah. Ya kata pu ying ti ma prakcham ดือน deh sama Abnam sunat dai mai ma pacam dah. Ma pacam dah ni dia nak niat nak mani tu tak boleh lagi ni. Jadi supaya ni lah mau nak bani orang Tino ya ada bahasa tanya mo. Ya kata ya ni mari dia ni mai pacam dah. Lepas tu ya ni bahasa tak sedap nak mi asmaya sokmo. Pas mi asmaya ya sah dah. Ya tak boleh duduk nak ambil asmaya. Asmaya ya sah dah. Jawab kata tak sah. Supaya asmaya. Kali ya kata asmaya 100 kaat sibuk. Ya tak sah. Sebab apa? Ada perkara yang menegah. Mana perkara menegah? Yang ni manik. Perkara menegah ialah al-haidu. Damul haidi ialah darah haid itulah satu perkara yang menegah akan dia daripada tak sah. Apa? Masalah mandi dia. Tak sah masalah semaya dia. Tak sah masalah wuduk dia. Apa yang tanya sini? Nah, pu ying ti ma pacam ดือน Samat abnam sunat mai? Dai mai? Jawab kata tak boleh. Kalau nak mandi saja ya. Kerana tertegah maniknya dengan darah haid itu tidak mensahnya akan mandi dia. Dah. Kama dia kata assalamualaikum abonah. Lepas tu dia katanya daripada sang ni. Dia kata salam babo tak acak apa ni? Salam babo tak acak akekah hai landai mai. Masalah ni kita nak ngekah bagi cucu kita tak ada masalah. Nah, kita nak ngekah tu makna ta nak acak akekah hai landai mai tak ada masalah. Tapi makna kata dalam hak 7 giyeh hak kita niat. Saja nak apa? Aku jadi akan 1 giyeh daripada lembu ini akikah bagi cucuku yang bernama Sianung bin Sianung Fulan bin Fulan. Kalau kita ni akikah, hak demo aku jadikan 1 giyeh ni daripada lembu. Nah, gerbek bagi aku ataupun bagi isteriku ataupun bagi anak. Kalau ngekah kita niat ngekah. Tak ada masalah. Ni anak, aku
sahaja aku ataupun aku jadikan satu bagian daripada lembu ini akikah dan begak bagi cucuku yang bernama apa kau yak gi dah kau yak gi patiatan neng kurban cak sedekah kunti mai lemat dai mai ni kalau turut mari ni supaya sakninya orang kafir tu tak lehlah kita sedekah daging sebab apa daging ni daging ibadah daging ni ibadatan wa taqarruban ilallah daging ni dikata daging ibadat persembahan kepada Allah tak boleh kita nak beri kepada orang-orang kafir. Lepas tu kalau orang tak semaya tu nak wi tu comel nak wi tu boleh tak jawab kata tak comel boleh wi tapi tak comel sebab orang semaya ni orang deraka ke Allah. Kemudian daging ni daging ibadatan wa taqarruban ilallah nak wi tu siapa boleh tak boleh tapi orang panggil tak comel. Makruh duk gitu mo sebab daging-daging ibadah kalau kita with dia supaya kita nak tarik dia mai ke sejid supaya nak tarik dia mai ke semaya mengenai daging ni daging gerbeh mudah-mudahan mung saat ni tu dapat terbuka hidayah dan taufik mari ke sejid mudah-mudahan dengan daging tu akan terbuka hati kalau kita niat tu boleh dau kau boleh dau tapi semata-mata orang tak semaya kita nak with daging gerbeh hak tu tak nak comel tu boleh tak boleh tak apa tangan berdosa tapi boleh tapi kalau kita with daging supaya nak ikat dia kita wi daging dia lagi pula dia tahu ada demo ni duk kasih sayang dia lagi maka dia pun terasa terbuka hati berasa nak pergi sejid semaya macam demo tu maka kalau kita buat macam tu alhamdulillah insya-Allah ada kebaikan tak ada masalah tu dia katanya kurban hai lu tong ayuk taurai tak ada apa ayuk berapa gerban tu kalau kita buat gerban tu tak ada apa anak kita saat ni tu kalau budak gi pun tak ada apa kalau besar pun tak ada apa tak ada hak tu ya tak ada syarat gerbai kepada anak kita tu ayub berapa mana kata comelnya kita gerbai bagi dia tu dia masuk akil balik kalau dia budak pun tak ada masalah tapi yang comelnya kita gerbai bagi dia tu dia besar sikit dia pandai kira sikit ataupun dia tu sudah akil balik supalah kalau kita nak ngikah dia pun masa kecil-kecil tu hari tu sunat akikah dah masalah gerbai pun tak ada masalah kalau kita nak gerbai dia tak ada akil balik pun tak ada masalah itu tak ada syarat tak ada syarat kita tak masalah kita nak gerbai dia tu umur berapa-berapa kalau kita ada kemampuan maka kita buat sebab tu jadi kenderaan untuk dia nak pergi ke akhirat sebab tu orang gerbai tak rugi sebab apabila bangkit dia daripada pada mahsyar Allah Ta'ala berikanlah satu binatang ini yang merupa dia tu dia boleh nak pergi pada mahsyar nak pergi ngok-ngik hak fok-fok gerbai ni sebab tu kalau kita gerbai tak cukup seekor nak gilih hak misalnya ilmu ni seekor 7 orang si Zaid, si Umar, si Bakar, si Abdullah, si Yusuf, lepas tu si Qasim, lepas tu si Bashar, 7 orang pakat di lembu seorang. Akhirat esok tu lembu seekor tu jadi rupa lepas ada bakit pada masyar. Lembu tu seekor 7 orang. Mu nak sekerat misalnya nak siapa kita tersekerat hari. Nak ngongik the morning. Ada esok kita tersekerat pula, demo ni naik pula. Jadi kena duk gilih. Sebab itulah ditutup kepada kita tu. Kita gerbai cukup seekor lah untuk kita tu. Tu dia. Cukup seekor tu kita sorang tak ada kena bubuk dengan demo, tak ada kena tukar dengan demo sebab tu kita selamat hari raya Idul Adha Mubarak Babon. Gitulah lebih kurang. Lepas tu dia tanya tu dia katanya siapa dia ni Tasnim Yusuf dia kata nanti rau kurban rau cak kip dai nan kenai dengan kurban ni tak ada kena kek lah kat Tasnim kita sedekah demo wi banyak sedekah demo maka kita tinggal kita sikit dalam tujuan tu makan esok lusa kau datuk so taruh lama nama ke daging gerbai tu nak gerbai lepas tu tak ada wi sedekah sunatnya kita sedekah ke orang daging segera tu sedekah wi demo kita tahu kita buat boleh sepuyuk makan hari ni esok untung nak ambil berkat dan kemanisan daripada daging gerbai lepas tu kita sedekah ke orang tak usah taruh ni nyok gerbai taruh lah tu siapa setahun depan boleh makan hak tu tak ada nak tu hak tu tak ada boleh pahala mana gerbai kita sunat kita gerbai lepas pada gerbai kita wi daging pada fakir miskin kepada fuqara hak taruh kita sikit yang untuk kita makan dan anak-anak beranak kita makan dan sekadar sehari 2 hari ni taruhlah tu siapa tahu bukan dia tu dia kata sami dais yang ciwit dai cet dengan wela
Rau'an Yasin Rau tong niat ce kau mai kat baba. Dia kata tok lelaki yang mati tu 7 bulan dah. Wala Rau'an Yasin tu kena niat gedak. Nah kita niat tapung kita niat Kalau kita baca Yasin, kalau tok lelaki kita niat tok lelaki kita siapa pala dia apa itu ni, maka mana ayat Yasin ni siapa dia baca Yasin, Allah Taala wi pala kita seolah Allah kita khatamkan Quran 10 kali. Lepas tu Yasin tu Yasin 5 quri alahu. Yasin tu mau ayat dah gitu. Nah cara baca Yasin mau ayat. Lepas tu cara baca tu Fatihah, nah lepas tu baca selawat, ayat kursi, lepas tu baca Yasin. Lepas tu Yasin saat ni tu kalau kita baca dia tu nak hadiah tok lelaki kita mati 7 bulan dah, maka kita baca syiak gapo ni, kita hadiah pada anak tok lelaki kita. Lu tok lelaki kita nama apa? Kalau kita tak sebut apa? Suami. Aku hadiah pala Yasin kepada suamiku. Lepas tu kalau suami kita seorang tak ada kena sebut nama. Tapi kalau suami kita 2 orang dah mati, hak ni mati pula nah. Menikah ngak ni. Lepas tu tok lelaki tu mati, dah tok lelaki mati pada. Lepas tu nak niat tu kena apa? Ya ni kita kena sebut nama takut bertukar tok lelaki hak mana. Tapi kalau tok lelaki seorang, aku hadiah pala Yasin ataupun aku hadiah pala kul ni kepada suami aku. Tak usah sebut nama, tak apa sebab tok lelaki kita seorang tak bertukar dah tu. Supaya telefon tu lah. Kalau kita ayat telefon kita tak silap aku, ya akan siapa situ. Kalau kita nak on the way ataupun kita nak online nak apa pun siapa si malaikat tukar namanya tag kat lain deh. Tu dia. Qadatu insyaallah ya tatalu raw. Ya saat ni tu faiz nafakis kak sah nah. Ya katanya hak tu tak apa kat nah faiz saat ni tu kat faiz nah insyaallah kita hadiahkan niat niat tak aku menyampaikan pahala ini kepada suami aku. Kalau nak sebut nama pun tak ada masalah, kalau tak sebut nama pun tak ada masalah nah. Wahidah ya kata taluk rautai pailau rauan pun labun cak tengluk mai re tong nia kon mai babon ni anak kita mati halu anak kita yang tidak berdosa deh. Sebab tu mujur sangat bagi orang anak yang mati kecil ni. Kerana satu hari apabila anak mati halu lagi nah dia kata taruk lautai sianah tailah pailau rauan pola buncak tengluk mai retong nia kon mai babon nah. Anak kita tu dah 2 bahasa, ada anak mati kecil, ada anak yang besar teh. Maka anak yang kecil mati umur 2 3 4 bulan ni. Hak ni hak besar ni. Kalau anak hak mati 2 3 4 bulan mati umur 7 tahun tak ada akil balik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala titah kepada para malaikat, "Hai malaikat, cuba mungkin tengok mana hamba-Ku ke bumi tu. Aku ambilkan takah hati dia. Aku ambil fuadu qalbi. Aku ambilkan takah hati dia. Ambil fuadahu akan takah hati aku cabutkan. Tapi dia kata gapo hai malaikat? Mungkin tengok dia bumi dah. Hamba aku cabutkan nyawa anak dia, yang aku ambilkan takah hati dia. Dia nak kata gapo ya malaikat? Mu tunggu tengok bumi dah. Malaikat pun pergi tengok dia saat ni kata gapo? Air mata dia mengalir lah sebab anak yang mati kecil. Dia kata gapo? Dia kata subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ataupun dia kata alhamdulillah. Dalam dia kata tu air mata dia mengalir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, "Hai malaikat, mumbikkanlah anak dia dan dia saat ni tu di akhirat nanti menjadikanlah membinakanlah satu bina yang ada di dalam syurga untuk orang ni. Tuhan cedek belah-belah dah. Orang yang anak mati kecil, maka kelebihan dia ni Allah Taala bina kadah mahligai dan pula bina di dalam syurga. Lepas tu di akhirat esok kalau mak dia tu pergi mati masuk dengan kubur kata, ayah yang mati masuk neraka. Tapi budak yang mati kecil ni, malaikat saat ni tahu, "Hei budak, pergi masuk syurga lagi." Ya tak mahu ya ini papa. Pergi masuk syurga mu, tak mahu. Lepas tu malaikat tanya, "Kok mana mu tak saya masuk syurga?" "Hei budak. Hei ya waladan. Hei ya waladi. Ya waladi. Ataupun ya tifli. Hei budak ni. Sebab apa mu tak saya masuk dalam syurga?" Yang katanya selama mana Allah Ta'ala tak ambil ibuku dan ayahku duduk dalam neraka ni, aku tak akan masuk neraka syurga sampai bila.
Kemudian Allah Ta'ala saat itu malaikat pergi mengayuh kepada Allah. Ya Allah, ada budak satu orang duk jalan di antara syurga dengan kau. Tak mau masuk dalam syurga, ya Allah. Pakut mana tak saya masuk syurga? Ya kata selama mana mung ya Allah tak benar, tak kembali, tak ambilkan ibu dan ayah dia masuk ke syurga, selama tu dia tak saya masuk syurga. Inilah besar bagi orang-orang yang anak yang mati kecil, orang yang anak mati budak-budak, ini kebesaran dan ini kelebihannya. Gitu lebih kurang. InsyaAllah kita jawab semula panjang lagi. Patu yang amu harap kemaafan nah. Masalah soalan yang amu tak ada nak jawab ibu bapa, insya-Allah amu jawab semula pula. Amu tak ada masa pun sayuk dah. Nah, maka amu harap kemaafan, maaf zahir dan batin pada malam Lailata Aidil Adha Al-Mubarak. Maaf zahir dan batin kalau ada tersalah dan tersilap. Amu harap kemaafan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kemudian amu harap kemaafan banyak-banyak kepada ibu dan bapa. Marilah, mari di sini. Barakat. Beraya sikit nah. Lepas tu amu nak hujungkan kalam. Insya-Allah harap kepada ibu bapa semua doa kepada amu. Lepas tu amu minta juga kita baca Fatihah sekali sore. Jadi bagi kepada mereka sakit duk doa ke amu, hamba tak ai maran naik ke Bakok, naik pada Nun Taburi. Lepas tu pergi ke Naro, pergi ke Taning, naik hatta dalam kat 10 kotak air tawar dan pula namun kita tu air tawar tu hatta pada saudara kita duk minta tolong, maka kita tahu nak buat ke mana. Maka kita hatta nah agi pada mereka. Lepas tu dengan berkat malam Lailata Aidil Adha kita baca Fatihah sekali sore. Semua fok-fok kita ni 400 duk tengok ni. Kita berharap dalam 400 300 ni ada wali berapa orang ni? 40 orang satu wali, 40 orang satu wali, 40 orang satu wali. Lepas tu kita minta dengan Fatihah kita ni, mudah-mudahan Tuhan akadkan nah bala-bala daripada orang-orang ada kena penyakit dalam hak fok kita duk dengar ni. Kita minta Tuhan sembuhkan penyakit dia, lepas tu minta Tuhan akad penyakit dia, lepas tu bala Covid dan corona pak kita minta Tuhan akad dengan cepat-cepat mungkinnya. Kita baca Fatihah dengan malam raya dengan ramai-ramai. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Minta selamat semua. Lepas tu minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit-penyakit semua. Mari barakat. Beraya sikit nah. Ibu-ibu dan bapa tengok semua. Beraya dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, patut harap kemaafan semua kepada ibu-ibu dan bapa yang dah mengikuti live kita ni. Maka harap kemaafan zahir dan batin. InsyaAllah lepas dah ni kita bertemu semula. Maka minta Allah Ta'ala terimakanlah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Minta Allah Ta'ala terimakan amalan kami dan amalan kamu, daripada gerban kami dan gerban kamu, dan daripada semaya kami dan semaya kamu, dan daripada doa kami pada malam ini. Mudah-mudahan minta Allah Ta'ala terimakan sepenuh-penuhnya. Maka dapat berkat kita dunia akhirat dan dapat kebajikan di dunia dan akhirat, dan pula semua minta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga seperti seru Allah Ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.